Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Atira binti Jaafar bernombor metrik 2011417004. Kami merupakan dari kumpulan 22. Saya ingin mengulas tentang latar belakang Shelley Duvall. Shelley Alexis Duvall dilahirkan pada 7 Julai 1949 di Fort Worth, Texas. Beliau merupakan anak pertama kepada Bobby Ruth Crawford dan Robert Richardson Bobby Duvall. Beliau merupakan seorang anak muda yang artistik dan bertenaga. Beliau juga berminat dalam sains dari usia muda dan bercita-cita untuk menjadi saintis ketika remaja. Selepas mendapatkan pengajian dari Sekolah Tinggi Warwick pada tahun 1967, Shelley Duvall pernah menjual kosmetik di Foley dan menghadiri Kolej Rendah Texas Selatan dalam jurusan pemakanan dan terapi diet. Shelley Duvall pernah mendefinisikan bahawa kesedaran kendiri objektif adalah perhatian yang difokuskan pada diri sendiri sebagai objek yang dapat dinilai secara sosial. Dalam psikologi sosial, kajian tentang kesedaran kendiri dikesan daripada teori kesedaran kendiri Shelley Duvall dan Robert Wickland pada tahun 1972. Mereka telah mencadangkan bahawa pada masa tertentu, orang boleh menumpukan perhatian kepada diri sendiri atau persekitaran luaran. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menguji teori kesedaran kendiri Duvall dan Wickland. Kamera TV, cermin dan perakam pita digunakan untuk mendokumentasikan eksperimen. Keputusan telah menunjukkan bahawa individu menjadi lebih menyedari pemikiran dalaman mereka dengan menonton dan mendengar diri mereka sendiri. Penyelidikan sejak 1970-an telah menyokong kuat teori kesedaran diri oleh Shelley Duvall dan Sylvia pada tahun 2001. Apabila orang menumpukan perhatian kepada diri sendiri, mereka membandingkan diri dengan piawaian dan berusaha lebih keras untuk memenuhi piawaian. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Muhammad Razli bernombor metrik 2011411730. Pada hari ini saya akan bercakap mengenai latar belakang Robert Wickland. Robert Edna Wickland atau lebih dikenali sebagai Bob dilahirkan di Seattle, Washington pada 1 Disember 1941. Beliau meninggal dunia pada 12 Disember 2020 dan kediaman beliau terletak di Pulau Bainbridge, Washington dan Jerman. Semasa Robert hidup, beliau telah memperoleh ijazah sarjana muda di Universiti Washington dan ijazah kedoktoran di Universiti Duke pada tahun 1968. Bob merupakan pelajar beasiswa yang mempelajari fenomena psikologi dan mempunyai bakat dalam berbagai bahasa. Selain bahasa Inggeris ibundanya, Bob fasih berbahasa Jerman, Itali dan juga Norway. Beliau juga seorang pemain piano klasik yang berjaya dan juga seorang penulis dan penerbit karya. Antara karya Bob ialah teori objektif kesedaran kendiri yang dibangunkan bersama T. Shelley Duvall dan teori simbolik penyempurnaan diri dibangunkan bersama Peter M. Gollwitzer. Sumbangan lain termasuk buku yang diterima baik mengenai teori tindak balas psikologi Bram dan teori disonansi kognitif Festinger yang ditulis bersama dengan Jack Bram pada tahun 1976. Penilaian kendiri ialah penilaian seseorang individu terhadap diri sendiri dan pandangannya terhadap dirinya sama ada pandangan secara positif atau negatif. Hal ini berkait rapat dengan perasaan individu tersebut terhadap kebolehan dan kelebihannya ataupun pemikirannya terhadap perkara yang berlaku pada dirinya dan perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Selain itu, bagi membina konsep kendiri, seseorang individu itu juga perlu menerima penilaian atau pandangan daripada orang lain. Konsep kendiri seseorang merangkumi persepsi mengenai diri dan alam di sekelilingnya yang dapat dirasai melalui dirianya. Manakala dari segi persepsi tentang diri ialah perasaannya tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Oleh itu, dapat dikatakan konsep kendiri ini meliputi aspek jasmani dan juga psikologi. Konsep kendiri juga merupakan elemen yang sangat penting dalam diri setiap individu kerana ia akan mempengaruhi ramalan individu tersebut terhadap apa yang akan berlaku kepadanya pada masa hadapan. Di samping itu, konsep kendiri dapat membantu individu untuk membuat sesuatu keputusan dan menentukan apa tindakan yang harus diambilnya pada masa akan datang. Teori konsep kendiri berdasarkan beberapa orang ahli psikologi, antaranya Carl Rogers. Konsep kendiri yang disarankan oleh Rogers adalah definisi diri yang individu sendiri berikan kepada diri individu secara sedar apabila menggunakan perkataan saya atau aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Asila binti Muhammad Samsuri, nombor metrik 2011411713. Saya akan menjelaskan tentang fakta menarik tentang kesedaran kendiri. Yang pertama,
ahli psikologis sosial berminat untuk mengkaji kesedaran diri kerana ia mempunyai pengaruh yang begitu penting terhadap tingkah laku. Yang kedua, manusia akan mencuba memeriksakan dirinya apabila dirinya disanggah oleh orang lain, sama ada mencuba untuk mempertahankannya atau menukarkan dirinya sebagaimana yang disadangkan oleh orang lain. Yang ketiga, kesedaran diri amat penting dalam kehidupan setiap individu untuk memberi pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri agar berpeluang untuk menambah nilai atau potensi diri dan mampu menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan persekitaran baru. Yang keempat, jika anda berjaya meningkatkan potensi kesedaran diri, maka anda mempunyai kesedaran tentang matlamat hidup dan berhasil membuat perancangan atau strategi bagi mencapai kejayaan dalam kehidupan. Yang kelima, jika anda kekurangan pengetahuan dalam kesedaran diri, anda tidak akan mampu memahami tindakan atau tingkah laku anda dan gagal untuk memahami emosi yang dirasakan. Yang terakhir, tahap kesedaran diri yang tinggi membolehkan seseorang itu menilai dirinya dan sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan atau menambah nilai potensi yang sedia ada. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Syamimi Ayuni binti Muhammad Rafi, nombor metrik 2011141697. Dalam video ini saya akan membentangkan contoh-contoh kesedaran diri. Contoh yang pertama ialah dari segi cermin sosial. Kita mengetahui diri kita melalui orang lain sebagai cermin. Orang lain memberitahu siapa kita dari tindakan mereka dari segi kata atau perbuatan. Yang kedua ialah dari segi pembandingan sosial, iaitu kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Contohnya, kita bandingkan cara orang lain berpakaian dan personaliti mereka. Yang ketiga ialah kesedaran diri awam, iaitu bila orang menyedari bagaimana mereka kelihatan di mata orang lain. Situasi ini sering muncul bila kita di khalayak ramai, terutamanya ketika berucap di hadapan orang ramai. Yang keempat ialah kesedaran diri peribadi. Ini akan berlaku jika orang itu menyedari beberapa aspek diri mereka tetapi secara peribadi sahaja. Contohnya, kita perasan ekspresi muka kita dalam keadaan berdebar atau sakit.